Okay, another mapping is what we call as associative mapping. Okay, note that direct mapping ni is very simple kan. Previously I have shown about the direct mapping technique tu. Kalau tengok cara dia mapping adalah is very direct. Dia tengok tag, dia terus masukkan tag tu ke dalam line, cache line lah kan. Jadi the advantage of using a direct mapping technique ni is it is simple and inexpensive to implement. However, the main disadvantage kalau kita gunakan direct mapping ni adalah dia cuma ada fixed location sahaja kalau dekat dalam cache ni nanti. Okay. Kalau lah ini main memory, kita punya block. Okay, ni dalam block. So, dia akan map pada satu line saja. So, bergantung kepada kita punya tag lah. Kita punya tag. So, kalau ni 00, dia kena masuk dalam 00 saja. Lepas tu, kalau 01, 01 macam tu. So, in any case, kalau lah katakan kita perlu gantikan satu blok untuk tag 00 ni katakan. So, dia kena gantikan ke semuanya. So, bila kita buat macam tu, bila kita repeatedly macam nak refer balik tag yang sama, okay, so katakan kita nak repeat pada tag yang sama tapi different line gitu macam tu. So, maksudnya ni blok kosong. Okay, ni blok kosong-kosong. Tapi dia ada beberapa line dekat dalam blok kosong-kosong ni yang dia nak refer. So, mula-mula dia refer pada yang pertama ni. Kemudian dia nak refer yang kedua. Lepas tu tiba-tiba dia nak refer lagi sekali yang pertama. Kemudian refer balik yang kedua. Macam tu. Jadi, bila keep on repeating pada blok yang sama ni, so apa yang berlaku adalah pada tag yang sama ni, line yang sama, dia akan padam. Okay, mula-mula dia masukkan satu. Lepas tu padam, dia isi dua. Lepas tu padam lagi satu. Lepas tu padam lagi dua. Macam tu. So, bila berlaku cache miss terlampau banyak, okay, kita akan cakap cache miss ni bermaksud dia ada pembaziran waktu yang mana kita asyik nak access the memory itulah. Dia keep on replacing the block of memory. Macam tu. Jadi bila kita sentiasa swap the cache line tu nanti, hit ratio, kita panggil hit ratio tu bermaksud how many hit happens masa berlaku capaian pada memory itulah. Okay. Jadi kita nak tinggikan hit ratio kita ni dan rendahkan kita punya cache miss. Okay. Jadi bila kita nak buat macam tu, that's why dia keluarkan associative mapping. So, associative mapping ni, dia overcome the disadvantage of direct mapping by permitting each main memory block to be loaded into any line. Kalau asalnya, kalau tag 00 directly map to tag 00 kat dalam cache. Jadi, kalau kita gunakan associative, dia akan load pada mana-mana line dekat dalam cache. So, cache control logic interpret a memory address as tag and word field. Okay. So, this is associative mapping cache organization. Okay, so kalau dalam associative ni, kita panggil fully associative. So, kalau dalam fully associative, okay, dia akan transfer semua blok ni. Okay, so dia akan map pada mana-mana line. Jadi, dia dalam memory address, ataupun kita kata the whole memory address ni, kalau kita perasan, dia cuma ada tag dengan word. Okay, dia ada tag dengan word. So, bila kita nak cari word tu, so word kita akan cari dekat dalam mana-mana line. Okay, dia akan cari pada mana-mana line. Kemudian, dia akan keluarkan tag tu. Okay, dia akan keluarkan tag. Dan dia akan bandingkan tag yang kita nak cari. Okay, dia akan cari berdasarkan tag-tag ataupun kita kata tag numbers yang ada. So, semua tag, semua nombor tag yang ada kita akan compare dengan request tag. Ni kita panggil yang kita request lah dalam memory address tu. So, dia akan tengok tag yang mana yang sama dengan yang kita request tu tadi. So, bila dia compare, ada yang sama. So, one is match. Kita panggil dia hit, cache hit. Okay, so bila dia cache hit,
Okay, so bila ada cache hit, barulah dia akan keluarkan line tu dan kita akan load kepada processor. So, if 0 is no match, so tak ada match pun dekat dalam tag tu nanti yang sama dengan tag yang kita request tu. So, apa yang berlaku adalah cache miss. Okay, so bila ada cache miss, dia akan cari tag dan juga memory address tu. Okay, dalam memory address S plus W ni. Okay, so kita akan cari berdasarkan S. Okay, ataupun kita punya tag dekat mana. Kemudian kita punya word. Okay, so contoh dia akan tengok berdasarkan tag kita tu. Tag tu adalah berdasarkan kita punya block. Okay, berdasarkan kita punya block. Dan kemudian, barulah kita tambahkan dengan W tu nanti. So, bila dia dah jumpa, baru kita akan load ke dalam cache ni nanti. Dan pada masa yang sama, kita terus hantar kepada processor. So nanti satu blok ni katakan kita akan terus transfer ke dalam cache line. So if we look at this, kalau kita tengok full associative ni lagi fleksibel disebabkan dia compare semua tag. So dia terus cari. Dia akan terus cari mana tag yang sama. So tag yang sama dia akan keluarkan lah. Dia akan matchkan dia. So kalau kita tengok kat sini, bila kita nak compare, dia akan jadi banyak. So bayangkan kalaulah kita ada 2 kuasa 14 tolak 1 line cache. So dia agak besar lah. More than 1 million lah macam tu. So apa yang dia akan buat adalah, dia akan ada satu extra hardware, ataupun kita kata unit yang akan compare setiap satu tag ni nanti. Kalau dia menggunakan fully associative ni, setiap satu tag ni dia ada satu hardware unit lah. Kita panggil hardware unit yang akan compare dengan yang request ni nanti. So that's why kita panggil dia fully associative. Sebab dia boleh terus cari. Kita boleh terus compare dan jimatkan masa lah. Kalau kita tengok kat sini, tag dia, size dia banyak ni Kalau kita tengok kurungan tag sampai sini. Nampak kan? So tag kita, kalau tag 000 dia kosong sampai belakang. Kemudian 00001. Yang ni 01. Kalau kita tengok kat sini, yang 00 ni akan berada dekat sini. Dia akan mapkan ke dalam cache. Yang menggunakan tag yang sama. 00000. Macam tu Kemudian, kalau ni tag 058 CE7, dia akan terus masuk pada line ni. Line number 001. Yang tadi masuk line pada 3FFFE. Bermaksud mapping dia ni menggunakan fully associative. So yang dia akan compare adalah yang ni, tag dekat dalam ni. Dia tak akan gunakan line number. So ini adalah example for associative mapping. Kalau kita tengok kat sini, address length dia sama, masih lagi S tambah dengan W. Number of addressable unit adalah 2 power of S plus W. Yang bermaksud, kalaulah katakan S tambah W ni adalah 32 bit. So, 2 kuasa 32 lah. Macam tu. Kemudian block size adalah bersamaan dengan line size. Line size tu adalah kita punya W tu lah nanti. Kita punya line size tu adalah berapa banyak line kita ada. So, number of blocks in main memory adalah 2 kuasa S tambah dengan W, which is the address length. Bahagi dengan 2 power of W, kita akan dapat 2 power of S. Bermaksud bilangan blok lah dekat dalam main memory kita. Kemudian, number of line in cache is undetermined. Sebab kita gunakan fully associative, right? So, size of tag adalah S bit. Size S bit.